Baik kan akhlak Rasulullah. Tapi yang nak disebut dalam hadis ini, Nabi mencela. Sebab apa? Apabila turunnya firman Allah berkenaan dengan, kan benda tu disebut dalam Al-Quran, apabila berlaku nusyus di kalangan para isteri kamu, maka yang pertama nasihatinya. Ini firman Allah ya. Yang kedua, pulaukan tempat tidur. Yang ketiga, pukullah mereka. Jadi yang terakhir itu pukul. Tapi ramai suami hari ini yang hilang sabar, dia pukul isteri, itu pilihan yang pertama. Padahal nasihat dia belum cukup bagus nasihat lagi. Dia tak usah sungguh dengan jalan nasihat. Tak mula dulu dengan pulaukan tempat tidur. Dia dah pergi yang ketiga itu pukul. Dan bab pukul ini, wahai para lelaki, para suami sekalian, dia perlu ada tata cara yang sangat ketat. Yang kedua, dia mesti sebab yang syarak. Hari ni kalau yang pukul isteri sebab-sebab bergaduh, isteri menjawab, sebab-sebab marah, tak tahan sabar. Kalau pukul bukan selain daripada yang digariskan oleh syarak, pukul itu berdosa. Dan dalam Al-Quran sendiri disebut, sekiranya kamu bimbangi nusyus daripada suami. Untuk pengetahuan semua, sebab saya sebelum ni kaunselor perundingan rumah tangga. Kalau kes nak pergi ke mahkamah, nak mohon apalah, poligami ke, nak cerai biasa ke, nak cerai fasah, mesti melalui perundingan cara, melalui saya. Saya ketua unit masa tu. KK Hakor, KHBIP ke, KK apa, melalui saya. Jadi, bila datang kepada kita, kita akan buat penilaian. Kita akan tengok. Kalau layak, kita akan bantu isteri itu untuk mohon fasah dan sebagainya. Nak sebut dalam Al-Quran disebut, bukan wanita isteri nusyus saja. Dalam Al-Quran juga ada istilah suami nusyus. Tapi kita tak familiar kan? Kita dengar isteri nusyus. Suami nusyus pun ada. Ini sebut dalam Al-Quran. Suami yang nusyus dan isteri yang nusyus. Subhanallah. Jadi kita tengok di sini Rasulullah memberi peringatan kepada lelaki yang memukul isteri. Lepas turun ayat tu, ramailah isteri-isteri, wanita-wanita pergi jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, sesungguhnya suami kami pukul sekian-sekian-sekian. Kemudian Rasulullah pun menyebut seburuk-buruk akhlak di kalangan kamu orang yang memukul isterinya. Nabi kata begitu. Dan sampai Nabi sebut dalam satu hadis, Nabi sebut khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Yang paling baik di kalangan kamu, yang paling sempurna akhlak di kalangan kamu, yang paling beriman di kalangan kamu, yang paling kuat iman, yang paling baik dengan ahli keluarganya. Dan menurut beberapa ulama mufassirin, muhadisin, maksud ahli keluarga ni yang paling baik dengan isterinya. Wa ana khairukum li ahli, dan akulah orang yang paling baik dengan ahli keluargaku, iaitu isteriku. Sampai Nabi pesan begitu sekali. Sebab Nabi tahu orang perempuan ni, kita kan lebih kepada emosi kan. Kadang lepas cakap tu baru kita nak tarik balik. Bang, saya minta maaf lah, saya dah cakap macam tu kat awak tadi. Sebenarnya ini adalah fitrah orang perempuan. Perasaan dia pada lidah, apa yang dia rasa dia cakap. Orang lelaki, perasaan dia pada hati, dia simpan je. Sampai bengkak, sampai teruk dia keluarkan kan. Orang perempuan cakap tu apa dia rasa, lepas tu barulah dia sedar. Bang, saya minta maaf ya. Dan orang lelaki pula, Allah bagi dia apa? Apa-apa dia delete. Dia bukan simpan sangat. Betul tak? Dia ada satu mesin dalam kepala dia, auto delete. Itu yang birthday kita dia delete sekali. Ya. Banyak benda-benda penting dia delete sekali, dia tak ingat. Dia tak ingat. Sebenarnya benda tu adalah saling melengkapi tu. Sebab itu kita ni perempuan dan lelaki makhluk asing kan. Sangat berbeza. Kita kahwin dengan benda yang Allah ciptakan sangat berbeza. Tapi ia saling melengkapi. Kita ingat semua benda, kita ingat, kita banyak. Tapi lelaki tak simpan. Tak percaya balik ni tanya suami, bang, macam mana kerja hari ni? Agak-agak dia jawab apa? Okey, biasa. Padahal macam-macam berlaku di pejabat. Mungkin hari ni dia kena marah ke, mungkin hari ni dia ada kena hentam ke, kena maki. Tapi dia tak simpan. Kita kalau suami tanya, silap lah kan? Silap lah kalau suami tanya, awak macam mana kerja? Awak nak tahu, saya kan pagi-pagi lagi, lepas tu ni, lepas tu ni. Oh, cerita tu. Sebab orang perempuan memang Allah bagi begitu. Kita simpan semua benda. Sebab itu jangan tanya soalan yang silap pada suami kita. Bang, awak tak nampak ke apa saya nampak? Awak tak rasa apa saya rasa? Awak tak fikir ke apa saya fikir? Dia akan bela tengok. Apalah dia fikir ni. Apa dia nampak? Memang berbeza. Subhanallah. Tapi perbezaan itulah yang membuatkan kita saling melengkapi. Dalam perkahwinan jangan cari persamaan. Yang ada adalah sefahaman. Bahkan dia lupa birthday kita itu akan menimbulkan sefahaman. Dah faham, suami kita memang tak ingat sangat benda tu, ingatkan sajalah, itu sefahaman. Awak lagi sebulan birthday saya ya. Awak lagi seminggu. Lagi 3 hari. Serius sikit. Awak esok. Jangan jadi macam tahun lepas.
Kan senang, make it simple. Ingatkan saja sebab benda tu pun berlaku. Pengalaman sendiri pun. Kalaulah saya tak nak berubah, saya nak, okey tahun ni nak tengok, tahun lepas dah lupa, tengok tahun ni macam mana. Seolahnya kita ni sedang nak melukakan dan nak jatuh dalam lubang yang sama. Betul kan? Jadi benda tu is normal sebenarnya, dan itu bukan menunjukkan suami kita tak faham kita. Sebab itu saya kan, kalau perempuan datang jumpa saya depan, saya bukan garang, bukan marah-marah macam ni kuliah kena tegas sikit sebab yang dengar pun muslimin. Tapi kalau datang jumpa depan kan, Ustazah gini-gini, Ustazah suami duduk kat sebelah diam je. Ustazah tahu tak 10 tahun yang lepas, Ustazah 5 tahun lepas, masa awal-awal kahwin dulu, dia sebut semua. Saya kata, Puan dah maafkan belum ni? Cerita ni dah maafkan? Dah Ustazah, saya dah maafkan dah. Tapi sekarang ni luka ni berdarah kembali. Betul tak orang perempuan suka ungkit? Sebut balik benda yang dah berlalu, para wanita sekalian. Suami ni kan macam ni. Itulah Ustazah, malah dah saya nak bincang. Kalau ada masalah, dia ungkit yang lama. Lepas tu saya cakap macam ni. Wahai para wanita sekalian, kalau anda dah forgive, tolong forget. Memang tak boleh lupa dalam ni. Tolong lupakan pada lidah. Jangan sebut. Kalau anda sentiasa nak sebut benda yang lama, benda yang lalu yang dah dimaafkan, kita seumpama jalan mengundur ke belakang. Kita akan banyak langgar benda, kita akan jatuh dalam lubang yang sama. Kenapa? Kita dah terluka dahulu, kita nak lukakan lagi hari ini. Kalaulah perangai kita tak nak berubah, sebab itu kata sefahaman akan menimbulkan perubahan. Kalau kita berubah, suami akan berubah. Akhirnya, insya-Allah, kalau kita bersikap begitu, kita berubah, kita akan jumpa bahagia. Tapi orang yang tak nak berubah, dia akan ungkit juga benda-benda yang sama. Bersedialah menderita seumur hidup. Itulah ayat dia. Semua itu pilihan kita. Kalau isi kata, Ustazah saya dah usaha gini, suami saya tetap tak berubah. Saya akan tanya soalan. Puan berusaha untuk ubah suami ataupun ubah diri puan? Kebanyakannya orang yang datang cerita masalah, dia fokus nak ubah suami. Ustazah suami saya macam ni, Ustazah anak saya macam ni. Pertama, kita kena harus faham, yang paling susah kita nak ubah adalah ubah manusia lain. Yang dalam tangan kita adalah ubah diri kita. Dan percayalah, siapa yang mengubah diri dia, Allah akan ubah orang sekeliling. Firman Allah Subhanahu wa taala, auzubillahi minasyaitonirrajim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya kamu tidak akan mampu memberi hidayah kepada orang yang kamu cinta, orang yang kamu sayang. Sesungguhnya hidayah itu adalah milik Allah. Allah memberi kepada siapa yang dia mahu. Subhanallah. Sebab itu kalau orang datang kaunseling, saya akan fokus apa yang puan boleh buat. Pasal suami berubah, anak berubah, bos berubah, kakak berubah, itu nombor 2. Sekarang puan kena buat sesuatu. Ustazah, suami saya tak menghargai saya. Tak apa, puan amalkan zikir ya syakur, ya syakur, ya syakur 40 kali. Tutup, ya Allah yang maha menghargai. Tanamlah dalam hati suamiku untuk menghargaiku. Ustazah, suami saya tak sayang saya, cinta dia beralih kepada orang lain. Amalkan zikir ya Rahman, ya Rahim, ya Wadud, ya Allah yang maha pengasih, yang maha penyayang, maha cinta. Berikan dalam hati suamiku rasa cinta, rasa kasih sayang yang sebenar. Sebab selama ini ramai wanita dia rasa dengan kecantikan dia, dengan kelembutannya, dengan kerja keras dia, dengan dia pandai layan suami, dia rasa sebab itu suami sayang dia. Tapi bila cinta suami beralih arah, baru dia sedar semua itu sebenarnya tak ada nilai, suami tak hargai dia. Akhirnya Allah uji kita, Allah nak kenalkan namanya, dialah yang pemilik kasih sayang. Saya nak tanya, Allah beri kita kasih sayang kepada suami sayang kita. Sebagaimana Allah beri, saya nak tanya, Allah boleh tarik balik tak? Allah boleh tarik balik sebagaimana Allah beri. Apabila Allah melihat kita mencintai suami melebihi daripada mencintai Allah. Apabila kita mencintai anak lebih daripada kita mencintai Allah. Sebab anak kita boleh luangkan masa, tenaga, tapi untuk Allah kita bagi sisa-sisa masa sahaja. Kalau untuk Allah kita hanya zikir sambil bawa kereta sambil itu. Tapi untuk TV kita duduk depan TV 1 jam sepenuh masa. Tapi untuk zikir sambil-sambil semuanya. Sebab Allah sayang kita, akhirnya Allah tarik apa yang dia beri ni. Sebab kita semakin leka dengan pemberian Allah. Allah yang beri, Allah boleh tarik balik. Cinta itu pemiliknya Allah yang Malik, yang memiliki cinta. Allah boleh tarik balik. Jadi untuk menjaga cinta tu, jagalah dengan hubungan kita dengan pemilik cinta. Subhanallah.